Untuk kehadiran saya akan bagi kemudian lah. Sebab memang hari ni saya punya memang bermasalah. So saya tak boleh nak buat kerja 2 kali. So saya harap awak isi kehadiran kemudian. Jadi jangan lupa isi kehadiran nanti. So hari ni kita akan masuk bab 7 yang menceritakan tentang sukatan serkan data terkumpul. Kalau sebelum ini awak dah belajar di tingkatan 4 adalah tajuk sukatan serkan data tidak terkumpul, maka hari ini kita akan buat tajuk data terkumpul. Apa beza antara data terkumpul? Data terkumpul kita akan hasilkan graf. Graf ada banyak jenis graf. Kalau tengok di sini, tolong respon. Kalau saya ni tak boleh nak tengok. Saya tak boleh tengok suara saya tak suara saya dekat sebab PC saya rosak. Jadi kalau tak nampak ke, kalau tak dengar ke, sila bagi tahu saya. Sikit lah sekali ni awak pening-pening sikit lah nanti nak tengok banyak-banyak paparan. Okay, so kalau awak tengok di sini ada 3 jenis graf yang saya tunjuk di sini. Dalam buku teks awak pun ada di muka surat 201 dan saya gabungkan di muka surat 20 berapa ni? If muka surat 208. Okey. Jadi 3 jenis ini yang awak akan belajar, yang awak akan buat. Jadi untuk tajuk ini awak perlukan kertas graf. So graf sangat-sangat bagus. Kalau awak ada buku graf, tak apa, boleh terus guna buku graf untuk buat semua latihan, semua nota dalam buku ini. Kalau awak tak ada buku graf, awak hanya ada kertas graf, tak mengapa. Awak buat dalam buku latihan awak satu, buku satu awak tu. Kemudian kertas awak lukis yang sahaja di kertas graf. Jadi sekiranya awak tak ada graf, okey, tak ada kertas graf, saya akan sediakan kertas graf di sini. Nanti saya akan forward dekat awak di dalam grup. Ini kertas graf yang mana kita akan gunakan. Kalau awak tengok betul-betul kertas graf, rasanya awak dah biasalah. Kertas graf di sini, awak akan lihat di kawasan sini akan ada di kawasan sini. Di kawasan ada graf, ada garis yang tebal, kemudian ada garis yang nipis dan ada yang lebih nipis. So dia membahagi kepada 10 segmen. Okey. Jadi kertas graf inilah yang akan digunakan di dalam exam nanti. Sebelah ya, saya terpaksa buka 2-3 screen sebab nak start. Okey, jadi berbalik kepada graf-graf yang kita akan belajar. So, graf yang kita akan belajar ada 3 jenis, iaitu histogram. Histogram yang ini, okey, kalau awak nampak, yang ini adalah histogram yang mana awak akan lukiskan bar-bar tersebut. Bagaimana nak lukis nanti kita akan belajar. Kemudian kita akan belajar juga poligon kekerapan. Okey, poligon kekerapan, frequency polygon. Okey, yang mana kalau awak nampak dia ada garis-garis tersebut, yang ini adalah poligon kekerapan. Kita akan belajar kemudian, dan juga kita akan belajar tentang OGIF. Yang ini nama dia OGIF. Okey, jadi bahasa Inggeris pun OGIF, bahasa Melayu pun OGIF. Okay, jadi
ketiga-tiga ini yang kita akan belajar. So, seterusnya, kalau awak tengok di muka surat 199, okay, di muka surat 199, dia ada memberitahu di dalam kotak kuning tersebut, dia ada terangkan selang kelas, titik tengah, sempadan bawah dan sempadan atas. Okey, kalau awak rajin, awak salinlah. Ini masuk ke dalam buku latihan awak sebagai rujukan awak nanti. Okey, kalau tak ada, tak apa. Kalau ni awak beli statistik atau print pun tak apa. Tapi seboleh-bolehnya biarlah dia ada dalam buku latihan awak. Macam saya kata tadi, dalam buku latihan, sama ada terus guna graf terus boleh, atau awak guna buku latihan dan guna kertas graf juga boleh. Jadi saya katakan lah, kita akan belajar macam mana nak lukis graf. So esok sila get prepared untuk lukis graf. Maksud prepare di sini, kalau awak tak ada kertas graf, awak nak pergi beli, silakan. Kalau rasa untuk beli, awak boleh print sahaja. Saya akan gunakan kertas yang di print tu sahaja. Atau kalau awak dah memang ada buku graf, awak dah memang ada kertas graf, sila gunakan kertas graf yang awak ada lah. Okey, jadi seterusnya kita akan terus bincangkan tentang contoh satu. Okey, kalau awak tengok tadi, kita ada saiz selang kelas. Kemudian kita ada titik tengah, kita ada sempadan bawah, sempadan atas. Apa yang dinamakan, apa yang awak boleh tahu tentang saiz kelas, kita bincangkan di dalam contoh yang berikut. Boleh tengok contoh satu. Okey, di contoh satu, kalau tengok di contoh satu, set data di sebelah menunjukkan tinggi kepada cm yang terhampir bagi sekumpulan urut tingkatan 5. Okey, jadi tentukan saiz kelas yang sesuai supaya bilangan kelas menjadi 6. Okey, bilangan kelas menjadi 6. Apa yang dikatakan kelas? Macam mana? Contohlah, saya bagi contoh yang lebih ringkas. Contoh dalam tingkatan 5 ada 136 pelajar. Okey, ada 136 pelajar. Ini kita nak masukkan ke kelas-kelas. Kita ada 6 kelas. Macam mana kita nak bahagikan? Ada berapa banyak yang kita boleh sesuaikan? Itu yang kita katakan kelas. Kelas kita sebut antara daripada kelas R hinggalah ke kelas SRT 2. Jadi kita akan bahagikan pelajar-pelajar ini kepada kelas tersebut. Jadi macam mana kita nak katakan kelas ini? Bilangan kelas ni 6. Macam saya sebut tadi lah. Kita ada kelas PR, kita ada kelas SR, kita ada kelas P, kita ada kelas account, kita ada kelas SRT1 dan SRT2. So itu yang dikatakan kelas. So sama juga dalam data ni, kita akan gunakan kelas berapa banyak kita nak bahagikan. Jadi kalau kita tengok di sini, okey, bila kita tengok di sini, data di sini, kita nak bahagi macam mana? Yang dikatakan di sini adalah tinggi pelajar. Jadi kita nak bahagikan kumpulan pelajar ni mengikut ketinggian. Tapi tak ada di sekolah, kita tak bahagi ikut ketinggian lah. Kita bahagi ikut daripada apa yang awak jawab dalam masa kaunseling tu, ada satu ujian itu. Okey, ujian daripada kaunseling, unit kaunseling itu, yang mana awak akan pilih apa yang awak minat. Okey, itu untuk kelas-kelas di sekolah lah. So untuk sekarang ni kita nak bahagikan mengikut ketinggian dan kita nak letakkan dia dalam kelas-kelas tertentu. So ini yang dikatakan kelas. Kita ada kelas yang pelajar yang paling tinggi, kita ada kelas pelajar yang dah anak tinggi, kita kelas yang rendah, okey, pelajar yang rendah. So itu dinamakan kelas. Jadi kita bahagikan di dalam contoh satu ini, dia nak bahagikan bilangan kelas kepada 6. Ini macam mana kita nak ambil range, kita nak ambil dia punya jarak kelas itu. So daripada ini kita akan cari, okey, daripada data yang dibagi ni
kita akan cari apakah data tertinggi, apakah nilai tertinggi di dalam data ini. Cuba awak tengok balik. Tengok di sini, saya bagi dalam 15 minit untuk awak amati data yang saya bagi ni. So, awak boleh cuba cari apa yang paling tinggi. So, ketinggian yang tertinggi di situ adalah siapa? Berapakah bacaan dia? Ada yang boleh tolong jawab? 153, 168, 163, 157. Ini semua 168 tu tinggi. 158, tengok baris kedua. 158, 161, 165, 162. So, masih 168 tu tinggi. Kita tengok baris ketiga. 145, 150, 158, 156. Masih 168 ini juga tinggi. Tengok baris ke 4. 166, 163, 152, 155. Masih 168 juga yang tertinggi. Kemudian 158, 173, 148, 164. So, di sini ada yang tertinggi lebih daripada 168 iaitu 173. So, kita akan ambil nilai 173 ini adalah nilai tertinggi. Okey, nilai tertinggi. Seterusnya, kita ambil nilai data terkecil. Okey, nilai data terendah. Okey, kalau kita tengok, kita cek semula lah. Tadi kita ada 173 yang tertinggi. Kita cek yang terendah pula. Antara 153, baris pertama ni yang terendah 153. Okey. Di baris kedua ini masih 153 yang terkecil. Di baris ketiga ada yang lebih kecil iaitu 145. So, di baris keempat masih 145. Kemudian di baris kelima masih 145. Jadi ada nilai data terkecil adalah 145. Jadi kita nak tengok dahulu saiz selang kelas kita. Setiap kelas tu berapa nilai dia. So kita akan ambil yang tertinggi tadi 173. Kita tolak dengan 145. Okay. 173 tolak dengan 145. Dapat berapa? 173 tolak 145. 5. 173 tolak 145 dahulu. 28. Maksudnya di sini range kita punya jarak data kita adalah 28. Okey? So seterusnya. Okey, daripada ni kita akan buat daripada 28 yang kita dapat, kita nak bahagikan dia kepada 6 kelas. So, 28 ini kita bahagi kepada 6. 28 bahagi 6, kita akan dapat 4.67. Okey, atau 4.7. So, jadi kita akan saiz kelas kita tak bolehlah ambil perpuluhan. Jadi kita akan genapkan dengan nombor yang terbesar. Maksudnya kalau kita belajar round off sebelum ini, kita belajar kita nak round off apa? Kita nak pemudahkan dia daripada 4 ini kita akan dapat 5. Tapi kalau 4.4 masih kita akan ambil 5. Untuk saiz kelas ini kita akan ambil yang lebih daripada tersebut. Okey. Jadi kita dah ada kita punya saiz setiap kelas iaitu 4.67 yang mana kita akan bundarkan kepada 5. Jadi ingat kalau dapat 4.4 pun kita akan pilih ke 5. Kalau kita dapat 4.6 atau lebih daripada 0.5 pun kita akan genap kepada 5. Kita akan ambil lebih. Kita tak akan kurangkan jadi 4. Okey. Kalau kita dapat 5.7, kita akan bundarkan kepada 6. Okey. Kalau kita dapat 5.3, juga kita akan bundarkan kepada 6. Okey. Faham tak sampai sini? Okey.
Jadi awak boleh buat bersama-sama saya. Okey, bersama-sama saya awak boleh salin lah. Untuk soalan contoh 1, awak tinggallah bahagian atas itu untuk tajuk, tarikh dan sebagainya. Kemudian awak tulis contoh 1, awak buat contoh 1A. Okey, 1A untuk cari saiz setiap kelas, kita akan ambil data yang tertinggi tolak dengan data yang terendah dan kita bahagikan bilangan kelas yang kita nak buat. So, 173 tolak 145 bahagi dengan 6. So, dapatlah 4.67 yang mana kita akan bundarkan kepada 5. Okey, sampai sini boleh faham? So, seterusnya kita akan bincangkan macam mana kita nak buat jadual. Okey, sementara awak nak salin tu, kita akan bincangkan macam mana kita nak buat jadual. Ya. Okey. Mana? Okey, boleh nampak skrin saya? Boleh tengok. Okey, terima kasih kerana memberi respon. Kemudian kita nak buat kita punya jadual. So, kita tengok contoh pertama ini. Kita nak buat jadual. So, kelas kita nak buat 6 kelas. Kalau awak tengok di sini ada kelas di bahagian kiri Di bahagian kiri skrin saya ada tinggi. Okey, kenapa kita kena tinggi? Sebab data yang diberikan adalah tinggi. Jadi kita nak buat kepada 6 kelas. Kepada 6 kelas. So saya sediakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6. Okey. Ada 6 semuanya. Okey, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ini kelas yang kita ready dah. Jadi apa yang kita nak buat sekarang ni? Okey, awak tengok. So, kita start dengan yang terendah kita tadi. Daftar terendah kita berapa tadi? 145. Okey, 145. So, kita nak buat kelas, ada 5 kelas di sini. Ada 5 data di sini. Jarak kita ada 5. Jadi 145, 146, 147, 148, 149. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di kotak jadual kita yang pertama kita akan tulis 145 hingga 146. 149. Ini yang dikatakan data terkumpul. Okey, kita akan kumpulkan data-data yang kita dapat itu di dalam satu kelas. So, 145 hingga 146. Okey. So, ada yang boleh tolong jawab? Seterusnya, kelas yang seterusnya kita akan start dengan berapa? Okey, bagus. 150. Dan kita akan berhenti di berapa? 154. Bagus. So, jarak dia adalah 5. Okey. 1501, 1511, yang kedua, 153 yang ketiga, 152 yang ketiga, 153 yang keempat dan 154 yang kelima. So ada 5 sahaja jarak dia. Sebab apa 5? Sebab kita cari tadi tu saiz setiap selang kelas itu adalah 5 saja. Hanya ada 5 saja dalam data setiap berikut. Jadi seterusnya 155. Bagus. 155 hingga
159. Bagus. 159. Seterusnya. 160. 160. Bagus. Hingga 164. Bagus. Okey, seterusnya. Mana dia hilang dah. Satu enam kosong hingga 164. Okay, next. 165. 165 hingga 169. Bagus. Seterusnya 170. 170. Bagus. Hingga 174. Bagus. So, boleh faham apa itu selang kelas? Faham, cikgu. Ada yang minta nak masuk sekejap. Okay, so ini adalah data kita. Okay, data selang kelas kita. Jadi, ini yang kita akan buat. Okay, ini adalah yang kita akan buat. So, kekerapan. Macam mana kita nak buat kekerapan? Saya lebih gemar awak menggunakan tally atau menggunakan tally ni panggil apa dalam bahasa Melayu? Awak tandakan tally. Nanti saya cek balik bahasa Melayu dia apa, tak ingat dah saya. So, macam mana kita nak tengok kita ada data di sini. Okey, kita ada data di sini. So, kalau kita guna tally, so saya tambah sana. Lupa saya nak bubuh. Okey, tak pasal tanda dulu kat sini. Okey. Saya tulis kat sini lah bagi nampak. So, 145 hingga 149, 150 hingga 154, 155 hingga 159, 160 hingga 164, kemudian 165 hingga 169, seterusnya 170 hingga 174. Awak boleh saja nak guna terus. Okey, awak boleh saja nak guna terus daripada data. Tulis awak kira berapa banyak, kemudian awak masukkan dalam kekerapan. Tapi adalah lebih baik kita guna tally. Okey, sekejap ya. Ada yang minta nak masuk. Ya. Kalau ada PC ni saya boleh terus accept je. So, bila PC rosak ni, inilah. Okey. So, daripada data yang kita ada. Okey, boleh nampak tak? Kita buat kat ni lah. Okay, dari data yang kita ada. So, ini data yang saya copy masih daripada soalan 1. So, 153. Cara dia kita buat tally. T-A-L-L-Y. Tally ni dalam bahasa Melayu dia apa dah? Saya cek balik. Oh, ingat tak? Awak belajar di tingkatan 1 tak salah saya.
Okey, hitung di sini. Dia nak hitung. Tapi tak apalah. Ada dia punya term, nanti saya check balik. So, tally ini kita nak guna secara bundle-bundle. Okey, kita nak ikatkan dia. So, kita tengok 153. Okey, untuk yang pertama 153 berada di kolom 150 hingga 154. Kita tandakan 1 di sini. So 168 berada di antara 165 hingga 169. Tanda 1 di sini. 163, so di sini. 157 di sini. Kemudian 158 di sini. 161 berada di 160 dan 164. 165, 162, 145, 150, 158, 156, 166, 163, 152, 155. Okey, tengok di sini 155, 155 hingga 159. So kita gariskan. Bila kita ada 4 dah kat sini, yang kelima itu kita gariskan. So jadi bila satu ikat tu mewakili kepada 5. Okey, 158, 173, 148, 164, 164. Jadi daripada tally yang kita ada ni, kita akan buat kekerapan kita. Okey, kita akan buat kekerapan kita. Di muka surat 199 tu kita nak buat kekerapan. So kita kira saja. Sini ada 2, so kita letak sini 2. Sini ada 3, kita tulis sini 3. Sini ada 6, 5, satu badan ni 5, so tambah 1, so 6. So sini ada 5. Sini ada 3 dan ada 1. So saya transferkan dia ke dalam jadual saya tadi. Okey, kita transfer ke jadual kita tadi. Cikgu. Ya. Tadi tu gundalan. Gundalan. Terima kasih. Cari term tak ingat. Gundalan. Betul. Terima kasih. So, bahasa Inggeris dia tally lah. Okey. So, kekerapan gundalan Okey, terima kasih. So, masukkan dalam kekerapan kita 2. Kemudian 3 di sini. Kemudian 6 di sini. Ni daripada gundalan yang kita buat tadi lah. Daripada tally yang kita buat tadi, masukkan dalam frekuensi kita. Okey, di dalam kekerapan kita. So, ini 5. Okey, seterusnya. Sini 3. Dan seterusnya 1. Okey. Boleh faham sampai sini? Boleh. Okey, seterusnya kita nak cari had atas, had bawah. Apa itu had atas, apa itu had bawah. Okey. Had atas, kalau awak tengok di sini, okey, kalau awak tengok di sini 145 hingga 149. Jadi had bawah dia adalah kelas yang terbawah, iaitu 145. Jadi had bawah dia adalah 145. Jadi seterusnya di kelas yang pertama itu, had atas dia akan jadi 149. Ini atas, ini bawah. Sama juga untuk kelas-kelas yang berikutnya. Ini atas, ini bawah, ini atas. Ini bawah, ini atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah dan atas. Semua di sebelah sini adalah had bawah untuk kelas tersebut, dan semua di sini adalah had atas untuk kelas tersebut.
Jadi bila kita nak isi sini 145 di sini akan jadi had bawah dulu 1 145. yang itu yang pertama. Yang kedua, bagus, 150. Seterusnya 155. Ni kita buat had bawah dulu. Sekejap kita isi yang had atas. Okey, seterusnya di kelas yang keempat. Had bawah 160. Bagus. Seterusnya 165. 165. Seterusnya 170. 170. Bagus. So seterusnya had atas. Had atas untuk kelas ini adalah 144. bagus 149. Kemudian 154. 154. Kemudian 159. 159. Bagus. Seterusnya 164. Okey. 169. 169. Dan yang terakhir 174. Okey. So itu berkenaan dengan had bawah dan had atas. Sebab tu saya tak tunjuk lagi yang masa di kuning tadi tu saya tak tunjuklah contoh. So kita terus kepada contoh, lebih nampaklah apa itu had bawah, apa itu had atas, apa itu saiz kelas, apa itu kekerapan, apa itu gundalan, dan macam mana kita nak setkan saiz kelas tersebut. Okey. Jadi seterusnya kita nak cari titik tengah. Macam mana nak cari titik tengah? Kalau berdasarkan di kotak kuning itu, untuk cari titik tengah kita akan bahagikan, kita akan tambahkan had bawah dan had atas. Had bawah, had atas kita tambah, kemudian kita bahagi kepada 2. Okey. So 145 tambah dengan 149 bahagi 2. Maka kita akan dapatlah 147. Okey. Tambahkan kedua-dua ni. Tambahkan 145 dengan 149. Kemudian kita bahagi 2. 145 tambah 149 dapat 294 bahagi dengan 2. So maka kita dapat titik tengah kita 147. Okay, next. Lepas 147, untuk cari yang kedua, kita akan tambah yang mana dengan yang mana? 150 dengan 154. So 150 campur 154 dapat 304 bahagi 2 dapat 152. So sini 152. So samalah juga untuk yang lainnya. 155 tambah 159 bahagi 2 maka dapat 157. Sini dapat 162. Sini dapat 167. Sini dapat 172. Okey, boleh faham apa itu titik tengah? Boleh, cikgu. Okey. So, kita nak cari sempadan bawah pula. Okey, kita dah ada had bawah, kita dah ada had atas, kita dah ada titik tengah. Kemudian kita nak cari sempadan bawah. Sempadan ni macam sempadan Kulim dengan sempadan Kedah dengan sempadan Pulau Pinang. Yang mana yang satunya berada di antara Kulim dan Macam Mubuk. Itu satu yang saya tak boleh nak rentah lah ni lah sebab saya duduk Kulim. So ada lagi satu di kawasan seberang Perai Utara sana ke Sungai Petani. Ada satu sempadan lagi di Tikar Batu. Itu adalah sempadan. Itu sempadan negeri. So sama juga dengan kelas data kita, masih ada sempadan. Walaupun kita dah ada had atas, had bawah, tapi dia ada di tengah-tengah tu ada sempadannya. Jadi macam mana kita nak cari? Kita akan tambahkan had atas tambah dengan had bawah. Okey, had bawah dengan had atas. Kemudian kita bahagikan had atas saya tunjuk yang ni dulu lah, yang second. Kita akan ambil had bawah kelas ini tambah dengan had atas kelas yang sebelumnya. Okey,
yang sebelumnya. So 150 tambah dengan 149, kemudian kita bahagikan dengan 2. Maka had atas kita akan dapat 149.5. Okey, kita tambah 149 ni tambah 150. So bahagi 2, maka kita dapat di antara kelas kedua-dua ini adalah 149. Itu sempadan atas. Sempadan bawah dia samalah juga. Bila sini 149, sini pun 149. Saya tunjuk dulu yang kelas kedua. Okey. So, sempadan atas untuk kelas kedua dia akan jadi 155 ni tambah dengan 154 ini bahagi 2. Maka sempadan kelas kita adalah 154.5. So sini akan jadi 154.5. Okey. Sempadan negeri samalah. Nak masuk Pulau Pinang pun kena lalu kat situ, nak masuk Kedah pun lalu kat situ. Sama juga dengan keadaan ini. Sempadan bawah akan sama dengan sempadan atas. Sempadan atas untuk kelas 1 akan jadi sempadan bawah untuk kelas kedua. Sempadan atas kelas kedua akan jadi sempadan bawah untuk kelas ketiga. Dan seterusnya macam itulah juga. 159 tambah dengan 160 bahagi 2. Kalau kita nampak di sini sebenarnya dia tak ada antara dua ni 149, 150. So di antara tersebut adalah mestilah 149.5. So yang ini awak boleh isilah. Jadi 159.5. Kemudian di sini akan jadi di kelas keempat, kelas sempadan bawah dia akan jadi 159.5. bagus. So 159.5. Maka di sini akan jadi ada idea? 164.5. Okey, betul. 164.5. Sebab tengok di sini atas dia dengan bawah selepas itu. Okey, sini akan jadi 164.5. Sini akan jadi 169.5. Sini akan jadi 169.5. Dan untuk kelas akhir ini sempadan atas dia akan jadi 17. Ada idea? 4.5. Bagus. 174.5. Kita tengok di sinilah sebab di sini dia akan ambil 0.5 selepasnya. So sini 174.5. Jadi kalau kat sini agak-agak berapa? Sempadan bawah di sini. Sempadan bawah untuk kelas 1. Dia punya had bawah adalah 145. Jadi sempadan bawah dia akan jadi 144.5. bagus. 144.5. Awak nampak tak idea dia? Apakah itu sempadan bawah? Apakah itu sempadan atas? Awak tengok ni sini. Dia punya kelas dia adalah kelas dia 145 hingga 149. Had atas dia 145. Had bawah dia 145. Had atas dia 149. Dan sempadan bawah dia adalah sebelum had bawah ini, iaitu 144.5. Dan had atas dia selepas had atas dia, sempadan atas dia adalah selepas had atas kelas tersebut, iaitu 149.5. Boleh faham apa itu had atas, apa itu had bawah, apa itu sempadan bawah, apa itu sempadan atas. Okey. Cikgu yang tutup ini. Ya. Dah faham. Yang mana? Sorry.
1.7. Yang ni yang terakhir punya. Okey. So tengok kita tengok. Sempadan atas, sempadan bawah. Okey, antara sempadan atas kita akan ambil had atas tambah dengan had bawah selepasnya. Okey, sempadan atas 149 hingga antara 149 150. Di antara 149 dan 150 adalah 149. So, untuk sempadan atas kelas kedua, kita akan tengok antara 154 dan 155, antara dia adalah 154.5. So, sama juga untuk yang ketiga, keempat dan kelima. So, jadi untuk yang ini, 174. Kita tak ada kelas selepasnya. Tapi kalau kita ada, kalau kita sambung dia, kita akan jadi 175 hingga 179. So kalau kita ada, sekarang ni data kita tak ada pun sampai situ. Apa kita nak tambah lagi kita punya data. Cuma yang nak bagi tahu di sini adalah sempadan kelas. Okay, nak cari sempadan kelas, kita akan ambil 174 di sini dengan 175 had bawah yang seterusnya. So antara 174 dan 175 adalah 174.5. Sebab itu kita dapat 174.5. Sama juga dengan sempadan bawah untuk kelas pertama ni. Jadi kita boleh saja nak tambah satu lagi ruang di atas, satu lagi kelas di atas, iaitu antara 130 hingga 140 hingga 144. Tetapi kita tak ada data. So kita tak perlu buat table tersebut, tak perlu tambah data tersebut. Jadi cuma kita nak tahu sempadan bawah dia. Untuk cari sempadan bawah dia, kita akan tengok sebelum kelas 145 ini, sempadan atas, had atas dia tu apa? So had atas dia tu adalah 144. So 144 antara 144 dan 145 kita akan bahagikan dengan 2. So antara 144 dan 145 itu adalah 144.5. So itu macam mana kita nak dapat sempadan bawah dan sempadan atas. Boleh faham tak? Faham cikgu. Okey. Ada persoalan sampai sini? Okey. So nanti awak tolong buat contoh satu ni. Saya nak bagi awak masa salin bersama-sama, takut tak sempat. Jadi nanti awak boleh salin. Kalau daripada buku teks itu awak boleh buat lah. Macam mana nak dapatkan table kita tadi itu. Okey. So selesai untuk contoh satu. Seterusnya untuk contoh dua. Boleh lagi ke? Okey, kalau rasa nak take one, minum air dulu ke? Okey. So tengok contoh dua. Sementara awak minum air, boleh tengok contoh dua di muka surat 200. Okey. Untuk contoh 2, kekerapan longgokan. Apa yang pula dah dikatakan kekerapan longgokan ini? So macam mana yang dikatakan kekerapan longgokan? Kalau sekarang ini yang tadi itu kita ada kelas, kita ada kekerapan. Kita ada kelas, kita ada kekerapan. So sekarang ni kita nak buat kekerapan longgokan, cumulative frequency. Okay, saya terang sikit lah untuk pelajar-pelajar yang menggunakan buku bahasa Inggeris. So kekerapan frekuensi had bawah lower limit, had atas upper limit. So yang ini midpoint, sempadan bawah itu lower boundary, sempadan atas itu upper boundary. Okay, so seterusnya kita nak cari kekerapan longgokan. Kekerapan longgokan dalam buku DLP awak, kekerapan longgokan itu adalah cumulative frequency. Okey, kita nak longgokkan dia, kita nak campurkan dia. Okey, macam mana kita nak campur? Okey. So kita tengok dahulu contoh kedua ini.
Untuk contoh kedua, kita ada 10 hingga 19, 20 hingga 29, 30 hingga 39, 40 hingga 49, 50 hingga 59. Okey, kalau saya tanya di sini, ada berapakah bilangan kelas yang ada di sini? Bilangan kelas. 5. 5, bagus. So, kita ada 5 kelas di sini. Berapakah saiz setiap kelas di sini? Saiz selang kelas di sini. 9. Berapa? 9. 9 ke 10? Kita start dari kira daripada 10. 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Kita ada 10. So, saiz kelas kita adalah 10. Setiap satunya adalah 10. Ada 10 data dalam ni. Okey? 10 nilai yang dikumpul di dalam setiap kelas ini. So, boleh faham apa itu saiz kelas? Macam mana nak kira saiz kelas? Okey ya? Okey, seterusnya. Kita nak buat kekerapan longgokan. Bila kita nak buat kekerapan longgokan, lebih baik kita buat secara vertikal begini, secara menegak begini. Kalau kita buat macam ni boleh, tak ada masalah. Kita tapi awak nak memanjang ke kanan. Okey, nak memanjang secara horizontal tu agak susah lah. Jadi lebih baiklah kita buat secara vertikal. Jadi di sini adalah umur, di sini adalah kekerapan yang dia bagi, di sini adalah kekerapan longgokan. Okey, umur, kekerapan longgokan. Apa yang dikatakan kekerapan longgokan? Kita tulis dulu umur 10 hingga 19, 20 hingga 29, 30 hingga 39, 40 hingga 49. Ini kelas 50 hingga 59. Jadi kekerapan kita salin balik je lah. 4, 5, 8, 7, 3. So, untuk kekerapan longgokan, cumulative frequency, kita akan tambah setiap satu kelas itu bersama-sama. Contoh kita tengok di sini. Yang pertama, 4. So, kita transfer ke sini 4. Kekerapan longgokan di kolom kedua, kita akan tambahkan 4 ini dengan 5. So, 4 tambah 5 dapat 9. Kemudian di sini, 9 akan tambah dengan 8. So, dapat 17. Kemudian, 17 tambah dengan 7. Dapat 24. 24. Seterusnya, 24 tambah dengan 3 dapat 27. So, secara totalnya kita akan dapatlah yang pertama campur yang kedua dapat 9. Yang seterusnya yang pertama hingga yang ketiga ada 17 orang. Yang pertama hingga yang keempat ada 24 orang. Yang pertama hingga yang terakhir ada 27 orang. Semuanya. Okey. Boleh faham? Boleh cikgu. Okey. Sama juga yang ni, tolong buat contoh 2 ni supaya awak lebih faham. Okey. Seterusnya, saya nak masuk ke contoh ketiga. Okey, di contoh ketiga dia nak mewujudkan satu graf. Graf ada graf histogram atau poligon kekerapan. Jadi, kalau awak tengok di sini, jadual kekerapan di bawah menunjukkan kelajuan kereta dalam kilometer per jam yang direkodkan oleh kamera perangkap laju di sebatang lebuh raya dalam suatu tempoh masa tertentu. Wakilkan data tersebut dengan histogram dan poligon kekerapan. Yang ini dia nak tunjuk kedua-duanya. Menggunakan skala 2 cm kepada 10 km per jam pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 10 buah kereta pada paksi mencancang. Okey. Graf kita akan buat kemudian. Kita nak buat dahulu dia punya table. Jadi mari kita buat bersama-sama. Macam mana nak buat table dia?
Ini contoh 2 tadi. So, kita contoh ketiga. Okey, ini soalan yang dia bagi tadi. Okey, ini data contoh soalan yang dia bagi tu. So, kita ada laju bilangan kereta. Kemudian, untuk histogram, kita akan buat titik tengah. Kita akan menggunakan sempadan bawah dan sempadan atas. Jadi, marilah kita buat bersama-sama. Contoh 3. Kita ada buat laju bilangan kereta. Bilangan kereta titik tengah sempadan bawah dan sempadan atas. Jadi laju dahulu. Okey, laju yang dia bagi, dia dah bagi siap-siap, so kita isi sahajalah 70 hingga ada setengah soalan dia akan bagi data mentah bila pada hilang. Cikgu. Ya. Buku apa kena buat contoh tu? Buku 1 atau buku graf kalau awak ada. 70 hingga 79, 80 hingga 89, kemudian 90 hingga 99, 100 hingga 109, 109 hingga 110 lah. 110 hingga main lah. 110 hingga 119 dan yang terakhir 120 hingga ini saya transfer balik je 129. Okey, kemudian bilangan kereta pun saya transfer balik yang dia bagi 5, 10, 20, 30, 25, 10. So, seterusnya titik tengah. Macam mana nak cari titik tengah? Ingat lagi tadi? Kita akan tambah 70 tambah 39 bagi 2. Bagus. Okey, kita akan tambah had atas dan had bawah bahagi 2. So, kita dapat di sini adalah 74.5. Seterusnya bahagi buat sendirilah yang ni. Tambah had atas, had bawah. Kemudian bahagikan dengan 2. 84.5, 94.5, 104.5. Mana tu? 104.5. Kemudian 114.5 dan seterusnya 124.5. Okey, so siap kita punya titik tengah. Sempadan bawah, sempadan atas. So untuk kelas yang pertama, sempadan bawah ada berapa? Sebelum 70 adalah 69. So kita jadi 69.5. point 5. 5. Bagus. So sempadan atas dia akan jadi 79.5. Bagus. Boleh faham lah kot ni. So saya besarkan lah. Okay, sini akan jadi 79.5. Sini akan jadi 89.5.
Dan seterusnya sambunglah. Awak sambung. Dia dah hilang. Lapan, 9.5. Okey, dan seterusnya lah. Awak siapkan untuk dapat sempadan bawah, sempadan atas, titik tengah. So, buat yang ini dahulu. Nak lukis graf, kita akan buat esok. Okey, saya akan tunjuk esok lah macam mana nak lukis graf. Saya nak awak prepare dengan jadual dan juga kertas graf. Okey. Kertas graf tu nanti kita akan buat bersama-sama lah. Jadual ni awak lengkapkan siap-siap semua sekali sepadan yang ada ni. Okey. So boleh faham contoh 3? Kita tak masuk lagi lukisan. Kita lengkapkan jadual dahulu. Okey, boleh faham? Boleh cikgu. Okey. Ada soalan? Ada cikgu. Okey, baik. Kita sambung ke contoh 4. Okey, kita sambung ke contoh 4. Cikgu, Sebab contoh 3 pun kena salin dah. Sorry? Tak dengar? Contoh 3 pun kena salin dah, cikgu. Contoh 3 pun salin. Salin jadual je. Awak buat jadual sahaja. Tak payah nak, kalau awak nak photostat tanpa soalan tu pulang pada awak lah. Tapi saya nak ada jadual tu sebab kita nak transferkan daripada jadual kepada graf nanti. Okey? Okey. So seterusnya kita buat contoh 4. Contoh 4 pun nak kena salin juga. So contoh 4 kita nak buat jadual kekerapan di bawah menunjukkan masa dalam saat yang dicatatkan oleh 20 orang peserta dalam satu pusingan kelayakan pertandingan berenang. Wakilkan data tersebut dengan poligon kekerapan skala 2 cm 5 saat pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada kedua orang peserta pada paksi mencancang. Yang ini adalah graf Nanti saya akan ajar macam mana nak baca lah. Okey. So seterusnya kita nak buat jadual dahulu. So jadual macam tadi jugalah. Okey. Macam tadi juga kita ada jadual yang diberikan siap-siap dah kita punya kelas. Maka kita salin saja sini masa. Sini masa. Sini bilangan peserta. Bilangan peserta itu adalah kekerapan lah. Kemudian kita cari titik tengah. Kenapa titik tengah? Sahaja. Awak nak cari, seboleh-bolehnya kita cari semualah. Kalau soalan dalam contoh 4 ni, dia bagi contoh, dia hanya bagi titik tengah sahaja. Tapi saya sangat-sangat mengesyorkan setiap kalilah supaya tidak terlepas. So, cari sahaja titik tengah, cari sahaja sepadan atas, cari sahaja sepadan bawah. Okey? So, masa bilangan peserta titik tengah. So salinlah. Masa kita ada 50 hingga 54, 55 hingga 59, 60 hingga 64, 65 hingga 69 dan 70 hingga 74. Bilangan peserta pun salin 2, 3, 6, 5, 4. Okey. So kemudian titik tengah, sila carilah titik tengah dia. So titik tengah untuk masa ini berapa? 50 tambah dengan 54. So bahagi dengan 2 maka kita dapat 47. Kemudian 50 hingga 54 kita akan dapat 52 dan seterusnya. Lengkapkan. So cari sempadan atas, cari sempadan bawah. Okey, kalau buku teks tak ada, so sempadan bawah dulu baru sempadan atas. Okey. So buku teks tak tunjuk. Tak mengapa, tak salah kalau awak buat supaya awak lebih cekap. So buat cari sempadan bawah dan sempadan atas. Okey, sampai sini faham? Ada soalan? Faham cikgu. Okey. So tugasan awak sekarang contoh 1 tadi. Contoh 1 tadi buat jadual. Contoh 2 tadi buat jadual juga. Contoh 3 pun buat jadual. Contoh 4 pun buat jadual. Kalau dalam buku teks tak ada sempadan bawah, sempadan atas, awak tetap buat juga. Cari sempadan atas, cari sempadan bawah. Hak atas, hak bawah sajalah awak boleh abaikan. Untuk contoh 1 je awak boleh salin. Okey, boleh buat.
Okey, seterusnya ada 4 benda saya dah bagi untuk awak buat jadual. Kemudian saya nak minta tolong tengok latihan kendiri 7.1A. Okey, 7.1A. Soalan nombor 1. So, tolong buat dia punya jadual. Itu sahaja. 5 soalan. 5 benda yang awak buat. Contoh 1 hingga contoh 4 dan latihan kendiri 7.1A. Daripada data yang dia bagi tersebut, sila transferkan kepada dalam bentuk jadual. So, get ready. Esok saya nak 6 keping kertas graf. Ready? Okay? Okey, cikgu. Okay. So, saya share link kehadiran. Saya share link kehadiran saya. Yang ini untuk 5AK. Lagi kia-kia lagi. Yang ini 5P.